Assalamualaikum. Kali ini kita cuba untuk membincangkan tentang trend di Malaysia berbanding dengan negara-negara jiran kita. Jadi dalam negara ASEAN. Jadi kita cuba lihat dulu confirm case. Confirm case bagi negara-negara ASEAN. Laos, Myanmar, Cambodia, Brunei, Vietnam. Ni mereka semua ni rendah berbanding dengan 5 negara iaitu Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan Malaysia. Mereka semua ni rendah berbanding dengan 5 negara ni. Jadi kita memberikan tumpuan kepada 5 negara ni dalam kita membuat penganalisaan, membuat perbandingan. Jadi bila kita lihat, kita ambil yang 5 ni, Singapura paling rendah lah, kemudian Thailand, Indonesia, Filipina dan Malaysia paling tinggi. Perintah Kawalan Pergerakan di negara kita Malaysia bermula 18 bulan 3 di sini mulanya. Jadi waktu tu Malaysia sudah mula menaik lah. Sebab itulah kita mengambil keputusan untuk melakukan perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kita cuba tengok pula ni daily new confirm case nya. Maknanya kes baru setiap hari. Kalau kita tengok ni untuk 5 negara tu jugalah, Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina dan Singapura ni. Ni kalau kita tengok ni Filipina pernah pada satu bila tu 31 hari bulan Mac 600 lebih. Ini 600 lebih new case, kes baru dalam sehari. Tu jadinya tinggi. Bila kita grafkan begini kan, dia yoyo, dia naik turun. Jadi kita kurang untuk nak dapat melihat trendnya. Jadi dalam kaedah penganalisaan ada bermacam-macam cara. Jadi salah satu cara yang kita akan lakukan ini adalah dengan mengambil purata bagi 3 hari. Katakanlah titik untuk yang pada 31 hari bulan ini kita akan gunakan titik 31 hari bulan, 30 dan 29 ni kita campur bagi 3. Itu kaedahnya. Jadi panggilnya itu nanti rolling ni kaedahnya rolling 3 days average. Jadi bila kita tengok Filipina ni kan, dia dah jadi 400 lebih aja. Tadi 600 lebih kan. Pasal dia ambil hari sebelum dan hari sebelumnya lagi dicampurkan bagi 3. Macam katakan ini 12 hari bulan. Dia bukan, dia ambil data 12 hari bulan, 11 dan 10, dia campurkan, jadilah data yang ini. Jadi dengan cara itu dia akan smoothkan line tu. Jadi dia tidak jadi yo-yo sangat. Jadi bila kita buat ini, daily new confirm case rolling 3 days average ni kan, purata 3 hari berturut ni kan, kita grafkan, kita buat Thailand, Malaysia, Filipina. Kita nampak trend, ada kesamaan dalam trend bagi 3 negara ini. Trend sekarang ni, trend dia menurun. Cuba ambil ni Filipina. Filipina ni yang hijau. Yang hijau ni dia naik, memang dia mencanak tinggi gitu kan. Tapi tengok trend dia. Trend pada keseluruhannya menurun kan. Jadi kita nampak dia menurun. Serupa juga Malaysia. Macam yang kita telah bincang sebelum ni kan. Dia trend dia sekarang ni sedang menurun. Memanglah ada naik sedikit sini ni semua ni kan. Tetapi keseluruhannya kita nampak dia sedang menurun. Begitu juga dengan Thailand. Thailand pun kita nampak menurun. Nampak Thailand dia naik, menurun, naik lagi, menurun lagi. Malaysia pun sama, naik, menurun, menaik lagi, menurun lagi. Filipina Filipina dia naik, mencanak tinggi, terus menurun. Walaupun adalah naik turun biasalah kan. Jadi kita nampak 3 negara ni, Thailand, Malaysia dan Filipina ni, trendnya sekarang, kalau dalam kita ni period second phase lah, fasa kedua PKP, dia menurun. Jadi cuba kita tengok pula 2 negara lain, Indonesia dan Singapura. Nampak? Ini pun sama juga, daily new confirm case. Ini rolling 3 days average. Sama. Maknanya purata 3 hari berturut bagi kes baru setiap hari. Jadi bila kita tengok sini Indonesia, dia makin meninggi. Kalau kita perasan ni kan, mula-mula trendnya ni macam ni, dotted yang tipis ni kan. Sekarang dottednya yang tebal ni makin menambah kenaikannya. Sama juga Singapura. Mulanya kalau nak kira kan macam gini, lepas tu macam gini. Ni
makin bertambah. Jadi Singapura dengan Indonesia seolah-olahnya menaiknya tu semakin bertambah. Jadi memang mengerikan jugalah nak dikirakan. Kalau kita di Malaysia, Thailand dengan Filipina sudah dalam fasa menurun, Singapura dengan Indonesia dalam fasa menaik. Jadi itu yang mereka agak kalang kabut jugalah sekarang ni kan. Kita kena maintain lah. Kita kena maintain. Jadi dalam ASEAN ni kan, negara Asia Tenggara ni, kita nampak tadi negara-negara lain seperti Cambodia, Laos, Brunei, Myanmar semua tu kan, dia rendah nilainya, kesnya rendah di sana tu kan. Tapi 5 negara ni kan, Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina ni dia agak tinggi, dan kita nampak 3 negara, Malaysia, Thailand dengan Filipina dalam trend menurun, Singapura dan Indonesia dalam trend menaik. Ni. Jadi kita kena tengok dalam hari-hari berikut ni apa jadi. Kita akan follow benda ni, kita akan ikuti perkembangannya. Jadi dalam masa yang sama, kita memang sering membuat bandingan, bandingan antara Malaysia, Israel dengan Kanada ni kan. Kita teruslah membuat bandingan itu. Kalau kita tengok ni, kita tambahkan Singapura di sini. Cuba kita lihat bandingannya. Ni kan, ni pada 12 bulan. Kanada 23,000, Israel 10,000, Malaysia 4,000 lebih, Singapura 2,000 lebih. Cuba kita perhati dia punya penduduknya. Malaysia 31.6 juta. Tengok ni Kanada 37.6, beza 6 juta sahaja, tapi tengok nilainya. Kita 4,000, dia 24,000. Berapa tu? Dekat 5 kali kan? 5 kali ganda. Nang inilah. Ni membezakan. Ni lebih kurang. Tengok Israel. Penduduk dia setakat 8.9 juta sahaja. 1/3 daripada kita. Tapi berapa kes dia? 10,000 lebih. Kematian dia pun dah tinggi tu. Berapa tu? Israel dah 101. Ni 101. Kanada dah 653 ni kematian. Tengok tu. Bandingnya. Padahal jumlah penduduknya sama kan. Kita 73. Israel dah 101. Singapura baru 8. 8 kematian. Singapura walaupun 8 kematian dan cuma 2,000 lebih, cuba tengok bandingannya. Dia cuma berapa penduduk dia kan? 5.6 banding kita 3/1. Berapa? 1/6. 1/6 kita 1/5 lah. 1/5. Tetapi dia kesnya separuh kita. Tinggi kalau nak dibandingkan Singapura ni kan. Jadi gitulah. Kita berbanding dengan tadi negara-negara ASEAN, dan ini kita banding dengan kebiasaan kita berbanding lah dengan Israel, dengan Kanada ni. Ni memang dah berapa waktu kita buat bandingan begitu kan ya. Jadi kita nampak, kita alhamdulillah lah ya, nak dikirakan tu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kerajaan telah membuahkan hasil. Sekarang kita masuk kepada PKP fasa ketiga, di hujung fasa kedua, dan kita akan masuk ke fasa ketiga daripada 15 hingga 28 hari bulan 4 ni. Jadi bila gitu kan, kita sama-samalah kita patuhi perintah kawalan pergerakan agar kita dapat menghentikan merebaknya virus corona ini. Bersama kita mementeras merebaknya virus corona ini, dan kita telah nampak hasil usaha kita, hasil kita melaksanakan PKP, perintah kawalan pergerakan. Kita nampak hasilnya yang memberangsangkan lah. Jadi mudah-mudahan perbincangan kali ini mendorong kita untuk lebih mentaati perintah kawalan pergerakan ni. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan kesejahteraan oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.